Saudara, salah satu daripada 6 arahan dalam Perintah Kawalan Pergerakan termasuklah penutupan IPTA, IPTS dan juga Institut Latihan Kemahiran. Kita akan mendapatkan perkembangan terkini bagaimana agaknya situasi semasa kerana ada mahasiswa yang tinggal di hostel ataupun penginapan di IPTA, IPTS dan juga ILK. Kita akan mendapatkan gambaran semasa bersama Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali, Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia di talian sekarang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Prof Madya, gambaran terkini operasi dan juga pergerakan mahasiswa di USIM secara spesifik ini bagaimana, Prof? Pertama sekali, pelajar-pelajar ada yang berada di dalam kampus dan ada juga yang telah pulang ke rumah masing-masing atau di kampung masing-masing lah. Jadi ada dua kumpulan lah di sini, yang ada yang berada di kampus dan juga yang telah pulang. Baik, salah satu tumpuan ataupun soalan lazim yang dikeluarkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi mengenai sesi pembelajaran mahasiswa di universiti yang tinggal di penginapan maupun yang berada di rumah masing-masing di seluruh negara. Bagaimana proses itu dilakukan? Adakah masih lagi berlangsung, Prof Madya? Buat masa ini tidak berlaku lagi kerana kita telah dihentikan PNP kita. PNP ini adalah pengajaran dan pembelajaran. Bagaimanapun ada yang masih meneruskan. Sebagai contohnya, saya mengajar pelajar sarjana, masters. Kita akan meneruskan juga PNP tapi melalui atas talian. Persoalannya ada tiga persoalan yang perlu dibincangkan di sini sebelum mereka, sebagai contohnya, kembali ke universiti untuk meneruskan pengajian dan sebagainya, sebab isu dia adalah apabila mereka berada di universiti dan juga berkumpul balik, sebagai contohnya ada kelas yang ada 200 orang dan sebagainya, maka risiko untuk penularan wabak COVID-19 ini akan ada. Justru itu ada universiti yang mencadangkan untuk menggunakan PNP lah di atas talian untuk mengurangkan risiko dan juga untuk mengurangkan penularan wabak. Jadi objektif utama untuk menjalankan PNP di atas talian ini adalah sebenarnya untuk flatten the curve, iaitu kita nak ratakan keluk wabak penularan COVID-19 ni. Tapi adalah dia punya kekangan ataupun perkara-perkara yang perlu diperbincangkan, diperhalusi macam mana nak kita implementasi di dalam universiti. Untuk pihak Universiti Sains Islam Malaysia sendiri, seperti yang Prof katakan tadi, persoalan yang perlu untuk kita beri tumpuan adalah ketibaan mahasiswa sekiranya benar-benar Perintah Kawalan Pergerakan ini berakhir pada 31 Mac. Apa langkah yang telah pun diambil, mungkin menyediakan ruang isolasi ataupun saringan kesihatan khusus untuk pelajar-pelajar yang baru tiba ke kampus nanti, Prof? Okey, saya secara khususnya saya tidak mempunyai maklumat yang terkini, tetapi apa yang saya telah dimaklumkan oleh rakan-rakan bahawa bahagian pihak kesihatan universiti akan membuat saringan kepada pelajar-pelajar yang akan masuk dan untuk memastikan mereka semua adalah sihat dan tidak mempunyai gejala-gejala atau simptom-simptom COVID-19. Dan ini perlu dilakukanlah sebab apabila mereka datang kembali ke kampus. Tapi kita masih melihat kepada situasi secara amnya sama ada perintah PKP ini akan dilanjutkan ataupun masih lagi sehingga 31 Mac ni, sebab kita perlu lihat pada graf tu, curve tu, sama ada curve tu dapat berkurang ataupun tidak. Baik, pastinya pihak universiti sendiri pun memiliki pelan tersendiri, langkah tersendiri untuk memastikan kebajikan mahasiswa yang berada di Universiti Sains Islam Malaysia terjaga, termasuklah dalam aspek makanan dan juga kesihatan. Terima kasih sekali lagi untuk Prof Madya, Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Ali, Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia, berkongsi sedikit gambaran semasa pergerakan dan juga operasi mahasiswa di Universiti Sains Islam Malaysia. Terima kasih, Prof. Kekal sihat.